untuk media, sebab kita tengok media sosial hari ini sangat berpengaruh pada kanak-kanak yang membawa kepada unsur-unsur yang negatif, termasuk juga gangguan seksual dan sebagainya, dan juga filem-filem yang memberi impak negatif kepada kanak-kanak, termasuk juga filem-filem yang ditayangkan yang menyebarkan unsur-unsur negatif yang cuba nak menormalisasikan pemilihan akidah dalam keluarga, seperti filem Merdeka Terbang dan sebagainya, dan ini adalah sangat berbahaya untuk keselamatan keluarga negara kita. Dan begitu juga saya cadangkan supaya kerajaan mempertimbangkan untuk mewujudkan bank susu. Keperluan bank susu kanak ibu ini sangat tinggi, terutama bagi bayi yang baru lahir pramatang. Setengah kes yang mana susu ibu menjadi keperluan darurat kerana bayi tidak boleh minum susu formula. Penyusuan tersebut menjadi sebab kepada terjalinnya hubungan kekeluargaan sekaligus meninggalkan kesan pada hukum nasab dan keturunan. Oleh itu perlunya penubuhan bank susu mengikut syariah dan perlukan dengan kad dan sijil susuan agar penerima mengetahui jelas susu anak susuannya. Jadi saya mengharapkan perkara ini dipertimbangkan oleh kerajaan. Begitu juga tentang kes-kes yang melibatkan jenayah seksual terlibat kanak-kanak, kes rogol, dan melibatkan juga tentang keperluan yang khusus bagaimana untuk memastikan supaya kanak-kanak ini terselamat. Saya ingin menyentuh juga tentang remaja bermasalah. Yang didapati 15 hingga 20% pelajar dalam negara kita yang tercicir, yang tidak mahu ke sekolah. Jadi akhirnya mereka ini menjadi beban kepada negara yang boleh membawa kepada risiko yang membawa kepada gejala negatif. Jadi saya ingin tahu sejauh mana perkara ini dipantau, apakah program yang telah dirancangkan untuk mereka, dan sejauh mana kajian yang telah dibuat oleh pihak kementerian dalam sistem pendidikan kita bagi golongan-golongan yang tercicir seperti ini. Dan saya mengharapkan juga tentang pembinaan tempat-tempat taska di tempat kerja supaya memastikan semua premis-premis kerajaan dan premis swasta juga menyediakan tempat khusus untuk taska. Walaupun peruntukan disediakan oleh kerajaan, tetapi masalahnya tidak ada tempat yang sesuai untuk penubuhan taska. Jadi saya harap menjadi satu arahan wajib kepada semua premis kerajaan dan swasta majikannya menyediakan tempat yang sesuai untuk taska. Saya ingin menyentuh juga tentang iaitu tentang hak pemberian royalti kepada negeri Kelantan dan Terengganu. Jadi seharusnya perkara ini tidak dinafikan haknya sebab sudah ada termaktub dalam perjanjian yang sedia ada dalam Akta Pembangunan Petroleum. Begitu juga tentang peruntukan kepada ahli parlimen. Ya, sekejapnya. Terima kasih Tuan, terima kasih kepada Perata Panjang. Adakah yang berpendapat setuju sekiranya pihak kerajaan tetapkan sebagai satu KPI untuk semua ketua-ketua jabatan mendapat kenaikan pangkat sekiranya mereka dapat menyediakan tempat asuhan di tempat bekerja? Terima kasih. Saya setuju pandangan yang tumpat, iaitu satu KPI dia menjadi untuk kita naikkan ke pangkat. Saya jadikan ucapan tumpat ini dalam ucapan saya. Begitu juga saya mengharapkan supaya Perdana Menteri berusaha untuk memastikan supaya isu berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan ekonomi rakyat dapat dipulihkan dengan segera. Jadi peruntukan ahli parlimen, peruntukan royalti kepada negeri yang layak, jangan dinafikan hak. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari, dan Jelutong tak perlu takut sebenarnya kepada Marang dalam isu ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kenapa takut sangat jatuh kerajaan? Kena ikhlas saya Muhammad. Jangan cakap sesuatu dan buat sesuatu. Jadi minta peruntukan, minta mengurangkan kesenjangan ekonomi rakyat. Jadi saya ingin tahu apakah usaha dalam mengurangkan. Duduk Jelutong tadi minta laluan tak bagi masuk kacau orang pula. You bukan speaker, you bukan speaker. Duduk. Ada You bukan speaker. 6 negeri, saya tidak bagi laluan sebab banyak lagi perkara yang saya akan bincangkan. Ada 6 negeri yang telah dimasukkan dalam negeri yang diberi keutamaan, yang dijanjikan 50% daripada bajet. Jadi saya ingin tahu penjelasan daripada negeri itu termasuk Kelantan, bagaimanakah mekanisme pembahagian bajet dalam membangunkan negeri Kelantan. Begitu juga saya inginkan juga penegasan tentang iaitu isu pembangunan sempadan yang saya ingin tahu, terutama isu yang berkaitan dalam kawasan saya sendiri, yang mana kita semua tahu melalui usaha kerjasama dalam yang telah dibuat melalui rancangan Malaysia yang ke-12, iaitu di bawah segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand, IMT-GT, yang mana memberi penekanan kepada isu perdagangan, perindustrian, tenaga buruh, petani
pertanian, perikanan, pengangkutan, komunikasi dan pelancongan. Jadi saya ingin tahu sejauh mana Rantau Panjang terlibat dalam program IMT GT ini dan apakah program-program yang telah diwujudkan, berapakah peruntukan yang disediakan dan apakah usaha untuk untuk pembangunan bandar-bandar di sempadan. Begitu juga saya cadangkan supaya dihidupkan kembali stesen kereta api di Rantau Panjang dengan Selatan Tai dibuka semula untuk laluan perdagangan dan pelancongan sebab ini adalah akan memberi impak yang besar kepada ekonomi rakyat. Begitu juga saya ingin penjelasan tentang projek-projek yang telah diluluskan yang memberi impak tinggi kepada negeri Kelantan, terutama kawasan saya sendiri. Apakah projek-projek yang telah diluluskan dalam rancangan yang RMK ke-12 telah dimasukkan dalam bajet yang 2023 ini yang memberi impak besar kepada negeri Kelantan, dan saya ingin tahu penjelasan mengikut daerah. Dan akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin penjelasan tentang pemilikan rumah kepada keluarga yang memerlukan, yang mana kita dapati 1/5 daripada 5 peserta yang menamatkan modul Rumahku yang telah melalui pendidikan keuangan AKPK memutuskan untuk tidak membeli rumah selepas menyedari mereka tidak mampu membayar balik pinjaman untuk menampung perbelanjaan rumah. Jadi saya ingin tahu apakah perancangan untuk memastikan supaya rumah-rumah yang kepada mereka yang memerlukan ini kita dapat laksanakan dengan terbaik untuk keperluan rakyat. Terima kasih Tuan Yang. Saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bandar Kuching untuk berbahas untuk belanjawan 2023-2024 ini. Saya menyambut baik arah tuju yang ingin dicapai oleh belanjawan ini, terutamanya untuk menangani isu-isu keterisan, rasuah, reformasi institusi dan isu-isu sistemik lain dalam negara kita. Saya juga menyambut baik pelan Kerajaan Persekutuan untuk meletakkan Malaysia kembali ke landasan fiskal dan memulihkan kesihatan ekonomi negara meskipun banyak ketidakpastian yang ditimbulkan oleh keadaan geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Tuan Yang di-Pertua, saya mengalu-alukan juga kenaikan pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan kepada 300 juta oleh Kerajaan Perpaduan pimpinan Yang Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim yang menunjukkan keikhlasan beliau dalam menangani ketidaksamaan pembangunan antara negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah Borneo. Namun bagi saya, apa yang lebih penting adalah satu formula yang jelas dan ditetapkan untuk memastikan kuantum atau peningkatan dalam geran khas tersebut adalah jelas, lestari dan bukan ditentukan oleh pertimbangan politik mana-mana kerajaan yang berkuasa, kerana ini melibatkan hak-hak orang Sabah dan juga Sarawak. Jadi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri haruslah dedahkan secara telus formula yang telah dipersetujui untuk memperoleh kuantum semasa mengenai pemberian khas 112D ini ke Sabah dan Sarawak. Kita tahu bahawa kuantum ini tidak pernah diseraskan sejak 1969. Walaupun dalam perlembagaan jelas mengatakan setiap tahun ia akan disemak semula. Namun, semakan pertama yang telah dilakukan adalah di bawah Kerajaan Pakatan Harapan pada 2019 di mana mereka telah menggandakannya sekali dan dalam masa 5 tahun akan gandakan sekali lagi. Oleh itu, saya memang menyokong usaha Perdana Menteri Yang Berhormat Tambun untuk meningkatkan pemberian tersebut dan mencerminkan semangat yang pertama kali dibawa oleh kepimpinan Pakatan Harapan. Namun kita tahu selepas kejatuhan PH disebabkan langkah Sheraton, geran tersebut telah diturunkan kembali seperti kuantum pada tahun 1969. Jadi itu sebabnya penting satu formula yang jelas. Satu formula yang telus haruslah disediakan supaya angka dan kuantum yang diberikan tidak akan naik dan turun berdasarkan pertimbangan politik semata-matanya, tetapi lebih kepada struktur dan formula yang saksama dan untuk memastikan ia mampan dan lestari. Bagi wilayah Sabah, sangat jelas dalam Perlembagaan Persekutuan, 40% daripada kutipan persekutuan di Sabah akan dikembalikan. Namun di Sarawak ia tidak jelas. Itu saya berharap agar kerajaan mengambil langkah yang seterusnya untuk bersikap telus mengenai formula
khusus untuk Sarawak kerana ini melibatkan kepentingan awam yang ketara, yang penting, dan untuk memastikan kita diberikan hak secara saksama dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ini juga termaksud langkah untuk melantik wakil Sarawak dan Sabah untuk duduk dalam lembaga LHDN untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan cukai yang kita kutip untuk menentukan pengagihan formula yang lebih adil dan saksama. Tuan, ini betul. Saya juga mengalu-alukan peruntukan yang lebih tinggi kepada Kementerian Kesihatan dan pengenalan Akta Perolehan Kerajaan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun. Namun kita tahu peruntukan yang lebih adalah satu perkara. Implementasi dan pelaksanaan adalah satu perkara yang lain, dan ini malah lebih penting untuk kita memastikan pelaksanaan semua projek di bawah Kementerian Kesihatan, contohnya adalah lestari dan tadbir urus atau tata kelola yang baik adalah keutamaan yang diberikan dalam semua hal. Oleh itu, sangat penting untuk kita mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam perbelanjaan untuk kesihatan. Cadangan saya seperti yang dibentangkan pada pembahasan terdahulu. Saya cadangkan satu task force bersama Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan, JKR dan agensi yang terlibat. Bukan saja untuk mengenal pasti prioriti dan keperluan fasiliti kesihatan, tetapi untuk memantau semua perbelanjaan pembangunan, perolehan dan sebagainya. Saya juga ingin mengesyorkan 3 lagi strategi untuk belanjawan ini dan seterusnya. Nombor 1, kita haruslah benar-benar fokus kepada pencegahan dan primary care. Preventive care dengan izin haruslah menjadi prioriti. Jadi peruntukan ke preventive care dan primary care haruslah difokus dan ditingkatkan dalam bajet ini, dalam belanjawan ini. Walaupun belanjawan 2023 meningkatkan pelepasan cukai untuk perbelanjaan perubatan, namun kita lihat tumpuan masih lebih berat kepada perbelanjaan penjagaan kesihatan atau kuratif, bukannya perbelanjaan pencegahan atau preventif. Sebagai contoh, perbelanjaan perubatan untuk perkhidmatan kuratif seperti penyakit serius mempunyai had pelepasan cukai pendapatan RM8,000, tetapi perkhidmatan pencegahan seperti vaksinasi dihadkan pada RM1,000 sahaja. Jadi bagi saya, satu pertimbangan haruslah dilakukan untuk meningkatkan secara beransur-ansuran had pelepasan cukai untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan pencegahan. Mungkin penaikan berjadual berkala RM1,000 setiap tahun dari tahun 2024 ke 2029 contohnya. Jadi selain itu, kesihatan awam haruslah menerima kenaikan berjadual yang sama dan juga memberikan keutamaan untuk meningkatkan peruntukan untuk kawalan penyakit berjangkit dan pendidikan kesihatan. This is fundamental and this cannot be sidelined dengan izin. Nombor 2, kita haruslah fokus dan memperuntukkan dana yang lebih baik untuk membuat structural reforms, bukan hanya untuk OPEX ataupun CAPEX. Kita tahu peruntukan 36.3 bilion untuk KKM adalah satu perkara yang baik. Namun, walaupun dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, namun kita perlu peruntukan yang lebih dalam pembaharuan reformasi yang mendalam dalam sistem kesihatan kita. Oleh itu, kertas putih yang dijadualkan akan dibentangkan pada Parlimen pada Jun 2023 adalah sangat penting kerana ia menyediakan satu roadmap atau hala tuju bagaimana kita dapat mereformasikan sistem kesihatan kita dan bagaimana kita dapat membelanjakan dana yang lebih tersebut dengan lebih efisien. Selain itu, Suruhanjaya Reformasi Kesihatan yang terkandung dalam kertas putih tersebut haruslah menerima dana dan sokongan yang mencukupi untuk beroperasi dan melakukan apa yang diperlukan, terutamanya dalam untuk menangani 3 perkara asas, iaitu health financing atau pembiayaan mantan, modal insan, human resource dan juga organisasi penyampaian perkhidmatan. Selain itu, saya berharap kerajaan akan menggunakan sinteks dengan izin secara strategik. Saya mengalukan bahawa pengeluaran 50% cukai dikutip untuk produk vape akan diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan. Ini bermakna Malaysia antara 35 negara yang memperuntukkan sinteks ini kepada penjagaan kesihatan awam. Jadi bagi saya peruntukan ini haruslah digunakan untuk mengukuhkan seperti katakan tadi primary care dan membuat inisiatif-inisiatif bersasar untuk menangani isu-isu seperti NCDs yang merupakan satu time bomb di negara kita. Dan juga peruntukan yang lebih ini juga boleh digunakan untuk menjaga pekerja kesihatan kita yang semakin burn out, bimbang,
takut dan juga kecewa dengan sistem kesihatan kita. Kita tahu fasiliti kesihatan kita memang tidak cukup tenaga kerja. Namun kita penting untuk lakukan untuk menjaga mereka yang ada. Maka bagi saya, satu low-lying fruit adalah untuk mengkaji semula allowance on call. Saya tahu penyelesaian takhir adalah hampir 10 tahun dahulu. Dan sekarang saya rasa mereka haruslah dibayar secara berpatutan. Saya bukan cakap tentang doktor, tetapi semua ekosistem, semua pekerja kesihatan. Dan ini perlukan kerjasama JPA dengan Kementerian Kewangan. Jadi, kita sering berikan kata-kata motivasi, sokongan, penghargaan kepada mereka terutamanya pada musim COVID-19. Tetapi dengan izin, words of affirmation cannot feed the families of our healthcare workers. It is time we take care of their welfare dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan baru-baru ini, saya mendengar seorang ahli berhormat mengatakan kita haruslah lebih fokus dan tertumpu kepada isu hospital, bukan untuk sibuk perkara seperti merokok. Namun, Puan Yang di-Pertua, ini isu yang sama. It's two sides of the same coin. Untuk menangani kesesakan hospital atau fasiliti penjagaan kesihatan, kita juga perlu menangani punca utama sebab orang perlu ke hospital. Ia sangat penting untuk menangani penentu sosial kesihatan, social determinants of health, sebab orang semakin sakit dan salah satu punca utama dalam tabiat adalah tabiat yang tidak sihat, iaitu tabiat merokok. Jadi saya mengalu-alukan ucapan Perdana Menteri dan mengenai hasrat kerajaan untuk membantangkan Akta Kawalan Tembakau yang merangkumi hasrat untuk memperkenalkan Generation Endgame. Kita tahu ini satu game changer, bukan saja untuk melindungi generasi masa depan, tetapi juga untuk meningkatkan produktiviti negara, untuk menjimatkan duit hampir 4 bilion setahun untuk merawat pesakit yang disebabkan isu-isu tembakau. Saya tahu ini satu isu yang kontroversial. Ini satu isu yang sangat banyak orang ada ekspres kebimbangan mereka. Tetapi kita ada peluang untuk melakukan yang terbaik untuk generasi muda. This is a time that we have to do what is right to protect the health and wellness of our future generation. Saya tahu Puan Yang saya tak ada masa, maka saya ingin gulung dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan dan saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Jeli. Terima kasih Yang di-Pertua. Jeli ingin memulakan ucapan untuk menyentuh soal membasmi Kemisian Tegar. Dalam bajet 2023 diperuntukkan sebanyak 750 juta untuk program ini. Jeli amat mengalu-alukan program ini kerana soal kemiskinan amat dekat di sanubari saya. Program Kemisian Tegar menjelang akhir 2025 telah pun ditetapkan pada 27 September 2021 apabila RMK 12 dibentangkan. Pada Mei 2022, EPU telah memulakan roll out program melibatkan lebih 70 lokaliti di seluruh negeri dan negara. Sekarang ini terdapat 126,000 ketua isi rumah miskin Tegar seluruh negara. Saya amat berharap program ini dapat ditambah baik dan akan berjaya dengan program menjana pendapatan yang lebih sustainable melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, bantuan insentif pertanian, perikanan, peternakan, pelancongan dan juga perkhidmatan. Yang kedua, peningkatan kapasiti modal insan, minda serta latihan kemahiran dan TVET. Yang ketiga, pembangunan keusahawanan iaitu berupa latihan, bimbingan, bantuan modal permulaan, perniagaan, bantuan peralatan mesin dan bantuan pembungkusan pelebaran dan persijilan. Seterusnya, menyediakan pekerjaan. Saya juga mengesyorkan supaya golongan ibu tunggal yang kini mencecah hampir 1 juta dalam negara kita ini, atau kalau mengikut bancian laporan banci penduduk dan perumahan pada 2020 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat seramai 910,091 ibu tunggal dan mereka ini sepatutnya diberi keutamaan sebagai penerima inisiatif pendapatan rakyat. Kita kena faham situasi ibu tunggal amatlah perit untuk meneruskan kehidupan mereka, kerana ada mereka punya anak dan anak-anak yang ditinggalkan oleh bapa atau bekas suami tanpa nafkah. Ada juga yang terpaksa menanggung beban hutang yang dibuat oleh bekas suami. Ada juga yang terpaksa menanggung dan menjaga ibu bapa yang sudah uzur.
Agar program ini mencapai kejayaan maksimum, yang penting adalah pemilihan program yang sesuai dengan lokaliti, pemantauan dan intervensi yang berkesan dengan pegawai yang komited. Diharapkan melalui inisiatif pendapatan rakyat, moga nasib dan masa depan rakyat termiskin dapat dibelai dengan sepenuhnya. Yang kedua, jeli ingin menyentuh berkenaan dengan prasarana rakyat. Saya ada terbaca dalam kolom Minda Pengarang Utusan Malaysia yang bertarikh 15 Mac 2023 dengan tajuk Budaya Selenggara Malaysia Cap Ayam mengenai kerosakan aerotrain KLIA yang menghubungkan bangunan terminal dengan bangunan satelit. Demi nama baik negara di mata pelancong, saya amat mengalu-alukan peruntukan tambahan segera untuk membaik pulih kerosakan. Demikian juga peruntukan tambahan perlu untuk penyelenggaraan untuk sekolah-sekolah dan klinik daif. Saya yakin masalah sekolah dan klinik daif ini melibatkan banyak kawasan-kawasan YB yang lain, termasuklah jalan-jalan raya berlubang yang juga saya boleh kategorikan sebagai jalan daif. Perhatian sewajarnya haruslah ditumpukan kepada jalan raya Timur Barat dari Pasir Putih ke Gerik melalui Jeli yang banyak kali dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Dipertua, pada 11 Januari 2023, Malaysia kini ada melaporkan dengan tajuk Jalan berlubang ditampal setelah penduduk menanam anak pokok kelapa sawit di atas jalan. Buktinya ini tuan, saya tunjuk gambar bagaimana penduduk-penduduk bergotong royong. Bukan bergotong royong nak membaiki jalan, tetapi menanam pokok kelapa sawit di atas jalan yang berlubang. Apa maknanya itu? Ini menunjukkan satu manifestasi kepada kekecewaan rakyat kepada pihak berkenaan yang lambat bertindak. Setelah diadu berkali-kali, syarikat penyelenggaraan jalan hanya datang menampal lubang. Tak sampai 1 minggu, berlubang. Ditampal lagi dan berlubang lagi. Ditampal lagi di atas lubang yang sama. Ditampal lagi, maka jadilah jalan itu tampal atas tampal dan atas tampal. Rakyat tidak perlukan penampalan jalan. Mereka perlukan jalan kerosakan dibaiki dan dinaik taraf. Saya mohon pihak kerajaan tidak meminggirkan jalan-jalan daif di dalam Parlimen Jeli. Seperti Jalan Jeli Dabung Gua Musang, Jalan Batu Melintang ke Kampung Lawar, Jalan Air Lanas ke Kampung Sungai Satan, Jalan Batu Gajah ke Kampung Air Canal, Jalan Batu Melintang ke Kampung Kalai. Jeli adalah salah satu destinasi ekopelancongan yang utama di Kelantan. Campsite, tempat perkelahan, berakit seperti di Latar Kashmir dengan pemandangan yang indah memukau, campsite Telaga Bijih yang permai, Latar Keding dengan angin-angin sepoi bahasa di celah bukit, Bukit Salur yang sayup menyapu awan, Latar Hokkaido, Latar Janggut dan Latar Renyung yang redup jauh di kebisingan kota. Kewujudan tempat-tempat ini telah membuka ruang peluang pekerjaan banyak kepada B40 di Jeli. Namun, tempat ini mempunyai infra yang amat teruk, perlu kepada jalan akses yang sempurna, kemudahan surau dan tandas yang lebih baik dan penambahbaikan kepada gerai-gerai di sekitarnya. Saya minta supaya Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pelancongan untuk mempertimbangkan peruntukan yang sewajarnya untuk menambaik tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Meneliti pada keseluruhan pembentangan belanjawan ini, saya merasakan banyak lagi yang perlu diperbaiki dan ditambah baik. Ada beberapa kelompok yang tertinggal dan tidak diteruskan tetapi ada disebut dan diberi penekanan dalam belanjawan keluarga Malaysia seperti dibentang pada 22 Oktober 2022, iaitu subsidi bil elektrik kepada isi rumah yang berpendapatan RM1169 dan ke bawah. Ini saya minta supaya dapat diteruskan. Yang kedua, tiada penyelesaian tuntas kepada perumahan mampu milik. Kita semua menyedari harga rumah terutamanya di kawasan bandar melantun dengan dahsyatnya. Harga rumah di kala ini adalah amat tidak selari
dengan debt service ratio DSR dan net disposable income dengan izin. Contohnya, seorang individu yang berpendapatan 2,900 telah sebulan tinggal di bandar, mempunyai komitmen kereta sebanyak 500 sebulan dengan DSR yang dibenarkan oleh bank 50%. Jadi individu ini hanya layak dapat pinjaman maksimum sebanyak 200,000 sahaja. Bayangkan, dengan pinjaman maksimum 200,000 yang layak ini, apakah beliau mampu membeli sebuah rumah di bandar? Persoalan ini tidak disentuh dan tidak dihurai dalam perbelanjaan 2023. Sebenarnya rakyat di luar sana amat tertunggu-tunggu satu belanjawan yang menyentuh kehidupan dan menyelami denyut nadi hamba rakyat, terutamanya Bumi Putra di luar bandar. Namun yang jelas ternampak di negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah dan Terengganu seolah-olah terpinggir dari arus yang hendak dibawa dan seperti digariskan dalam belanjawan. Apakah YB Tambun masih lagi bermentalitikan sebagai pembangkang? Rakyat boleh menilai. Kalau nak menghukum kami sebagai orang politik dalam dewan ini dengan tidak memberi apa-apa peruntukan, tidak mengapa. Tetapi kami faham itulah politik. Sekilas ikan di air sudah ketahu jantan betina. Tetapi apakah rakyat di sana menjadi mangsa dan mereka ini perlu dibela? Atas nama rakyat, mereka perlu dan berhak untuk mendapat pembelaan yang setara dan adil. Minta mencela Petaling Jaya. Masa nak habis dah, saya banyak lagi. Tadi Tidakkah slogan inilah yang selalu dilalungkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tak kala memulakan langkah reformasi? Dan di negeri kamilah, negeri Cik Siti Wang Kembang, tanah serendah sekebun bunga, bersama almarhum Tok Guru Ni Aziz, menjadi pentas utama reformasi Yang Amat Berhormat Tambun. Ayoninya, Tambun juga pernah berikrar untuk mengembalikan royalti petroleum kepada Kelantan jika kembali menjadi PM. Kusangka padi rupanya hampa, kusangka tebu rupanya terberai. Kecewa kami bukan kepalang. Tunggulah, gelombang hijau akan melanda badai, melanda pantai tanpa dapat dihalang. Kepada Tambun, saya akhiri pantun. Arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Harap-harap kepada Tuan berlaku adillah kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Di dalam perbahasan yang pertama ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di atas pembentangan sulung belanjawan di bawah Kerajaan Perpaduan, yakni Belanjawan 2023 yang bertemakan Membangun Malaysia Madani. Secara rangkuman, belanjawan yang bersifat memartabatkan rakyat ini adalah cerminan kerajaan untuk memacu ekonomi secara mampan, mereformasi pentadbiran negara dan institusi serta tata kelola yang baik bagi memastikan keadilan sosial diangkat merentasi seluruh kaum, budaya dan agama. Tuan Yang di-Pertua, sebagai wakil rakyat, saya berpendapat bahawa belanjawan kali ini adalah refleksi jujur mengenai ketegangan ekonomi yang bejat dan ketirisan tata kelola yang diwarisi dari pentadbiran lalu sehingga terpaksa ditanggung bersama-sama oleh seluruh rakyat. Saya ingin menekankan tekad usaha reformasi membanteras rasuah politik dan penyalahgunaan kuasa melibatkan pimpinan politik, penjawat awam mahupun orang awam tanpa mengira pangkat dan kedudukan wajib diangkat sebagai salah satu agenda keutamaan negara. Bayangkan hutang negara dijangka mencecah 1.2 trilion ringgit atau lebih 60% KDNK menjelang tahun 2023. Dalam keadaan ekonomi negara yang sedang bangkit dari pasca pandemik COVID-19, Transparency International Malaysia pula mendedarkan bahawa negara telah kerugian hampir 40 hingga 50 bilion akibat aktiviti dan amalan rasuah di negara ini. Pada Belanjawan 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan dengan jelas pembatalan projek Tempatan Banjir 15 bilion ringgit dan Jana Wibawa 7 bilion ringgit yang telah dibuat secara rundingan terus dan tergopoh kapah oleh pentadbiran sebelum ini, yang mana akhirnya kerajaan dapat menjimatkan hingga 3 bilion ringgit. Semoga komitmen ini dapat mempertingkat etika
integriti dan kebertanggungjawaban ke atas sasiah ahli politik, penjawat awam dan seluruh orang awam. Tuan Yang di-Pertua, saya akan membicarakan 3 aspek sahaja pada hari ini, iaitu TVET, pengangkutan awam dan memartabatkan parlimen. Pada Belanjawan 2023, kerajaan menyatakan perbelanjaan TVET meliputi sebanyak 6.7 bilion ringgit. Tahun ini, 50 syarikat besar merangkumi GLC, syarikat swasta dan kerajaan akan mengambil alih sebahagian atau sepenuhnya operasi institusi TVET yang saranannya tertumpu pada bidang otomotif, minyak dan gas, hospitality dan sebagainya. Saya ingin mencadangkan bahawa supaya dalam inisiatif melibatkan syarikat-syarikat tradisi dalam TVET, jangan lupa akan syarikat-syarikat teknologi yang membawa teknologi disruptif dengan izin. Sebagai contoh, Kasem, platform kereta terpakai yang terbesar di Asia Tenggara dan berpangkalan di Petaling Jaya, sudah mempunyai akademi latihan TVET dalam bidang pemeriksaan dan pembaikan kenderaan sendiri. Skychip di Pulau Pinang pula merupakan syarikat pemula perekaan chip yang amat bernilai tinggi dan diusahakan oleh anak jati Malaysia. Mereka harus dilibatkan dalam usaha menaik taraf kemahiran anak-anak muda kita dari pelbagai latar belakang supaya teknologi dan amalan kerja terkini dapat diterangkumi ataupun embedded dengan izin dalam pengisian TVET kita. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di Parlimen Petaling Jaya, saya juga telah menubuhkan satu hub startup yang bernama Hub PJ Up dengan tujuan merapatkan pemain industri tempatan dengan komuniti tempatan menerusi tawaran khidmat bimbingan kemahiran dan latihan untuk penyelesaian masa depan yang sebenar, khususnya bagi golongan belia komuniti B40. Sebagai permulaan, pilot project iaitu program pemasangan sistem PV ataupun fotovoltaik solar dengan kerjasama Parlimen Petaling Jaya dan syarikat solar anak tempatan akan menyediakan skim teori dan praktikal kepada anak-anak muda untuk pemasangan solar di bumbung rumah sekitar kawasan Petaling Jaya. Ini selari dengan misi PJ Lestari untuk menggalakkan rakyat untuk bersama-sama menyumbang ke arah pembangunan tenaga yang lestari dan mampan bagi menjamin kelestarian alam. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh aspek penting iaitu pengangkutan awam. Kos yang ditanggung oleh rakyat Malaysia ekoran pengangkutan awam yang tidak lengkap adalah amat tinggi. Kita memperuntukkan ratusan bilion untuk LRT dan MRT. Setiap tahun, 6 hingga 8 bilion dana kerajaan dibelanjakan untuk subsidi pengangkutan awam. Pada masa yang sama, rakyat tertekan dengan keperluan untuk memiliki kenderaan persendirian dan membayar sekitar 500 hingga 1,000 untuk ansuran kereta sahaja. Duit minyak, tol, tukar minyak hitam dan maintenance penyelenggaraan yang mencapai RM500 sebulan juga menghakis pendapatan boleh guna rakyat ataupun disposable income yang disebut oleh rakan Jeli tadi. Kesemua ini tidak termasuk masa, tekanan, kesengsaraan dan pencemaran yang terhasil daripada kesesakan lalu lintas. Atas semua penderitaan di atas, mengapa rakyat masih bergantung kepada kenderaan persendirian? Kata kunci adalah kekurangan kesaling hubungan batuan pertama dan terakhir ataupun dengan izin first and last mile connectivity. Ini perlu dilakukan dengan mempertingkat liputan kawasan perkhidmatan serta kekerapan bas dengan mengambil kira 5 minit terutama di waktu puncak. Berdasarkan kajian, secara purata seseorang individu tidak akan berjalan kaki melebihi 400 meter untuk Malaysia di antara jarak kawasan perumahan dan perkhidmatan transit. Sebagai contoh, di negara Sweden mempunyai perhentian bas pada jarak yang lebih kerap pada kadar setiap 200 meter dengan mengambil kira keperluan warga emas dan OKU. Angka ini adalah selaras dengan penyelidikan yang menunjukkan bahawa bagi OKU, penggunaan bas akan jatuh secara mendadak sekiranya jaraknya melebihi 200 meter. Berikutan, Malaysia yang dijangka akan menjadi negara tua menjelang tahun 2030 yang mana 15% daripada penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Saya menggesa perlunya negara membangunkan ekonomi penuaan dari sekarang.
Ini harus ditokong oleh fasiliti pengangkutan awam dan kemudahan lestari untuk golongan warga emas agar taraf kualiti kehidupan serta kelangsungan hidup mereka terjamin. Berikutan itu, saya mencadangkan supaya meluaskan konsep bas franchise atau bas mini yang pernah dipraktikkan dahulu dengan melibatkan usahawan-usahawan swasta yang berminat dalam industri pengangkutan awam. Perincian ini perlu dilihat dari segi laluan tetap, tambang dan waktu perkhidmatan dan jadual di samping melengkapkan kemudahan bas pengangkutan percuma yang sedia ada di negeri Selangor misalnya. Rentetan itu, saya ingin mencadang bahawa Kementerian Pengangkutan dan Prasarana perlu bergandingan membentuk satu jawatan kuasa Task Force Pengangkutan Awam untuk menyelesaikan isu kesaling hubungan, melengkapkan kemudahan laluan pejalan kaki dan basikal serta meluluskan kepenggunaan Private Mobility Device ataupun PMD dan e-motosikal untuk tujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas serta memberikan penjimatan duit poket rakyat jelata. Selari dengan visi Malaysia Lestari 2030, usaha ini akan mendukung negara menjadi sebuah negara neutral karbon seawal tahun 2050. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan parlimen kita yang mulia ini, saya ingin membuat beberapa cadangan supaya parlimen boleh diperkasa sebagai institusi yang bebas dan ulung di mata dunia. Pertama, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tanya kepada Tuan Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua kerana saya difahamkan Dewan bersetuju bahawa sekurang-kurangnya 10 jawatan kuasa pemilihan parlimen ataupun PSC akan diwujudkan bagi memantau pentadbiran kerajaan. Ini satu langkah tepat dalam proses membina parlimen yang bertaraf dunia. Cuma saya memohon jawatan kuasa ini perlu dilengkapkan dengan sumber dan tenaga kerja yang cukup. Dalam lawatan saya minggu lepas ke Dewan Perhimpunan Rakyat Indonesia, Jakarta, Dewan Komisi mereka cukup besar. Mungkin seluas separuh Dewan yang mulia ini dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Ahli-ahli yang berhormat, jangan kita kalah kepada Indonesia. Namun saya juga faham parlimen hanya dapat berfungsi secara bebas sekiranya Akta Perkhidmatan Parlimen ataupun Parliament Services Act digubah. Sekarang untuk membeli alat-alat tulis juga perlu melalui Putrajaya. Malu kalau satu dunia tahu. Maka di sini saya harap semua dapat memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi dalam kelulusan Akta Perkhidmatan Parlimen. Namun, peranan parlimen hanya dapat dimartabatkan dengan pembangkang yang kompeten dan konstruktif dan bukan setiap hari merancang dan mengigau bagaimana nak jadi kerajaan. Selain dasar populis pengeluaran KWSP, mana dasar ekonomi PN yang lain? Mana belanjawan alternatif dari pihak sana? Di samping itu, saya berpendapat bahawa parlimen harus membuka pintu kepada pelawat luar maupun pelancong. Biarlah Mat Saleh dan pelancong-pelancong asing yang melawat Tugu Negara, Bird Park dan Taman Tasik Berdana juga boleh mengunjungi parlimen kita. Biarlah ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka dan boleh bermain bersama dalam mini parlimen seperti Kidzania di parlimen kita. Biarlah seluruh rakyat Malaysia bangga dengan sejarah dan institusi demokrasi kita. Tuan Yang di-Pertua, masa saya tidak mengizinkan, sebelum menutup tirai ucapan berbahazan, izinkan saya ungkapkan serangkap pantun untuk renungan kita bersama. Negara maju, aman sejahtera, berkat kepimpinan yang utamakan rakyatnya. Marilah bersama membuat jasa Malaysia harum di persada dunia. Sekian ucapan pesan saya. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Permatan Pau. Baik, terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Permatan Pauh untuk sama-sama menyertai perbahasan Belanjawan 2023. Terlebih dahulu, saya mewakili warga Permatan Pauh merakamkan ucapan takziah kepada seluruh mangsa banjir di negeri Johor, Pahang dan sedikit di Melaka.
Mudah-mudahan mereka dikurniakan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan kepada mereka segala yang telah hilang dengan yang lebih baik. Dan saya juga merakamkan jutaan penghargaan kepada semua yang terlibat membantu bangsa-bangsa banjir tersebut. Tuan Yang di-Pertua, Perkhidmatan Tempoh ingin menyentuh dua isu sahaja pada perbahasan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan isu Tanah Rizab Melayu yang sentiasa menjadi isu yang telah dilupakan. Tetapi bagi rakyat di bawah, isu ini sebenarnya menjadi sesuatu yang ditunggu. Bagaimana kerajaan mahu menyelesaikan isu ini agar tanah di dalam negara kita ini dipelihara. Tanah merupakan aset yang sangat berharga. Penguasaan tanah merupakan asas dan tonggak pembentukan negara dan nilai kuasa utama pegangan tampuk pemerintahan. Tanah juga merupakan penjana utama ekonomi negara, termasuk khazanah galian di dalam bumi. Ia juga lambang kedaulatan sesebuah negara. Jadi tanah adalah sesuatu yang perlu dijaga dengan baik. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tanah hak-hak orang asli dan peribumi Melayu, tanah adat, tanah rizab Melayu, tanah warisan, tanah wakaf dan lain-lain tanah yang berkaitan tidak dicabuli, dicerobohi, dilupuskan ataupun diambil tanpa diganti. Jadi kerajaan perlu menyekat tanah rizab Melayu di dalam kawasan rizab Melayu dari dikompromi dengan apa jua cara bentuk runding niaga kerana akhirnya tanah rizab ini sebahagian besarnya akan dikuasai oleh orang asing. Perkhidmatan Tempoh mohon pendidikan kerajaan berkaitan dengan isu ini. Tuan Yang di-Pertua, Tanah Rizab Melayu termaktub dalam Perlembagaan 89 dan 90 Perlembagaan Persekutuan. Menurut Perkara 89/6, tanah ini disimpan untuk diberi hak milik kepada orang Melayu atau anak negeri dan orang Melayu termasuklah mana-mana orang yang berada di bawah undang-undang negeri tempat dia bermustautin. Jika kita lihat keluasan tanah Rizab Melayu di negeri-negeri di Malaysia berbanding keseluruhan tanah di negeri tersebut, Kelantan merupakan negeri yang tertinggi memiliki rizab tanah Melayu dengan keluasan hampir 86.61% berdasarkan fakta pada tahun 2018. Kedah memiliki tempat yang kedua, sedangkan negeri-negeri lain berada bawah daripada 50%. Perak 45.35%, Negeri Sembilan 34.01%, Selangor 20.44%, Pahang 11.4%, bahkan di Kuala Lumpur dan Putrajaya 3.41%, dan sekarang dimaklumkan hanya tinggal 1% sahaja. Tuan Yang di-Pertua, sejak zaman pemerintahan British diikuti selepas merdeka, banyak tanah rizab Melayu di prime area yang kaya dengan hasil bumi turut dilupuskan tetapi belum diganti. Antaranya, 1. Menurut laporan pemungut hasil tanah Kuala Lumpur pada tahun 1905 dan 1906 mendapati 32 keping tanah pribumi Melayu daerah Kuala Lumpur telah dijual kepada bangsa asing. Antaranya di sepanjang Jalan Ampang dan kawasan Bukit Bintang yang keluasannya lebih 500 ekar. Yang kedua, laporan pada tahun 1911 mendedahkan bahawa 754 lot tanah milik pribumi Melayu telah dilupuskan kepada pemodal Eropah di Perak. Yang ketiga, penarikan balik status rizab Melayu ke atas tanah rizab Melayu yang mempunyai hasil galian emas dan timah ataupun atas dasar pembangunan. Antaranya, kira-kira 350 lombong Melayu terpaksa diswastakan di Perak kerana kuasa kartel yang ditubuhkan migran Abraham Hill. Yang keempat, program pembangunan inisiatif kerajaan pusat yang melibatkan tanah rizab Melayu pada skala besar seperti ECER, NCER, WPR yang merupakan wilayah pembangunan ekonomi yang dirasmikan pada tahun 2007 oleh Tun Abdullah Badawi. Malangnya, pembangunan ini hanya diterokai oleh bangsa asing, akhirnya tanah rizab Melayu bertukar tangan dan setakat ini belum nampak penggantian ke atas tanah rizab Melayu yang diambil ini. Selain itu, banyak lagi tanah rizab Melayu yang telah diambil dan belum jelas diganti ataupun tidak. Antaranya 2,000 ekar tanah di Lekir Manjung, 200 ekar tanah kilang simen Perak di Padang Rengas adalah tanah rizab Melayu. 930 hektar di Kampung Mambau Negeri Sembilan diambil alih untuk projek Seremban 2.
26,000 hektar di Tanjung Langsat Pia Johor, 300 ekar di Pulau Redang Terengganu, 1,000 ekar di Kerpan Kedah, bahkan di Sentul Kuala Lumpur 273 ekar tanah kampung Melayu tradisi diambil alih dan ini melibatkan 160 keluarga Melayu. Dimaklumkan juga 9,000 hektar tanah Rizab Melayu di Selangor ditukar status kepada bukan Rizab Melayu dan dimaklumkan hanya 1/3 sahaja, iaitu hampir 3,000 hektar sahaja yang telah pun diganti. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya kepada pihak kerajaan. Yang pertama, adakah kerajaan persekutuan mahu membantu kerajaan negeri untuk melengkapkan wasiat dan hak kepentingan 50% ataupun lebih penguasaan tanah Rizab Melayu ini? Soalan yang kedua, adakah kerajaan bercadang untuk mengusahakan agar enakmen di negeri-negeri semenanjung yang amat berbeza ini diharmoni dan diseragamkan supaya tidak bertentangan dengan objektif utama institusi tanah Rizab Melayu? Soalan yang ketiga, adakah kerajaan bercadang agar tanah Rizab Melayu yang diambil atau dijual oleh kerajaan wajib diganti dengan tanah lain yang sama sifat, nilai dan luasnya dalam masa 2 tahun ini? Kerana baki jumlah yang wajib diganti anggarannya hampir 3 juta hektar. Soalan yang keempat, adakah kerajaan bercadang untuk mendesak kerajaan negeri mengambil balik tanah Rizab Melayu yang dikenal pasti telah bertukar milik kepada bukan Melayu kerana ini telah melanggar undang-undang? Soalan yang kelima, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu kementerian ataupun lembaga amanah bagi memudahkan perancangan pembangunan tanah Rizab Melayu secara holistik dari sudut roadmap-nya, blueprint-nya, master plan dan juga sebagainya? Dengan adanya cadangan-cadangan penyelarasan ini, insya-Allah dia akan memberi impak besar kepada pendapatan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tak perlulah lagi menjual aset-aset seperti tanah simpanan kerajaan bagi mendapatkan wang perbelanjaan dan pembangunan dalam negeri kerana ini akan merugikan negeri dan negara itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua, isu yang kedua, kerajaan negeri Pulau Pinang sekarang merancang untuk menjalankan tambakan laut di selatan Pulau Pinang bagi mewujudkan beberapa buah pulau buatan yang dikenali sebagai Penang South Island, PSI. Bagi menjayakan pembangunan PSI ini, kerajaan negeri Pulau Pinang telah melakukan banyak perkara, termasuklah menawarkan pelbagai insentif kepada nelayan-nelayan di sana dalam bentuk pemberian wang, bantuan bot serta enjin kepada mereka. Namun persoalannya di sini, jika ada bot yang hebat dan dahsyat dan enjinnya berteknologi tinggi sekalipun, nelayan-nelayan selatan Pulau Pinang hendak meraih hasil laut apa jika projek ini akan melenyapkan hasil laut yang merupakan makanan asas kepada rakyat, menjejaskan ekosistem dan merosakkan habitat laut yang lain? Saya cakna akan aduan daripada pihak nelayan di kawasan tersebut yang menzahirkan rasa keluh kesah mereka terhadap keterjaminan makanan hasil laut di selatan Pulau Pinang. Untuk makluman, kawasan tersebut merupakan lombong emas kepada nelayan kerana banyaknya hasil laut di sini. Jangankan cencaru makan petang, kelemak ikan duri pun hanya tinggal kenangan nanti. Walaupun begitu, apalah gunanya jika nelayan mendapat pelbagai alatan dan kemudahan untuk menangkap hasil laut, tapi hasil lautnya tidak ada. Bukan setakat nelayan, hasil makanan laut mungkin akan terus berkurangan dan memungkinkan harganya melambung tinggi kerana pencemaran dan juga kerosakan. Ditambah pula, tanah-tanah untuk menambah pulau diambil daripada tengah laut yang dalam lingkungan 10 batu daripada pantai oleh 2 syarikat iaitu Metrok Sdn Bhd dan juga Kiongko Development Sdn Bhd yang pasti sangat memberikan kesan kepada air laut dan juga hidupan di dalamnya. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk menilai semula projek ini dengan telus dan mengambil kira isu keterjaminan makanan hasil laut pada masa yang akan datang serta kesan hidupan dan pendapatan terhadap nelayan yang jumlahnya ramai di situ? Mudah-mudahan dia diambil perhatian. Tuan Yang di-Pertua, isu-isu setempat yang lain insya-Allah saya akan bawa dalam perbahasan peringkat jawatankuasa nanti. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Sekian, Perkhidmatan Pauh mohon mencadang. Terima kasih. Saya jemput Bangi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya mulakan perbahasan saya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin merakamkan simpati dan takziah kepada mangsa banjir di beberapa kawasan, terutama sekali di negeri Johor,
Walaupun saya adalah seorang ahli parlimen daripada Selangor, tetapi Johor masih dekat di hati saya. Datuk Yang di-Pertua, Jabatan Perangkaan Malaysia telah baru-baru ini menerbitkan satu statistik mengenai jumlah populasi di setiap kawasan parlimen. Seperti yang dijangka, kawasan Parlimen Bangi sekali lagi berada di tangga yang teratas dengan mencatat populasi sebanyak 691,900 orang yang tinggal dalam kawasan Parlimen Bangi. Namun demikian, Datuk Yang di-Pertua, kawasan Parlimen Bangi ini mendapat peruntukan yang sama dengan kawasan parlimen lain yang jauh lebih kecil. Saya bagi contoh, Tuan Yang di-Pertua. Katakanlah ada peruntukan 1 juta setahun untuk satu kawasan parlimen. Untuk kawasan Parlimen Bangi, kalau kita ambil satu kira-kira kasar yang bukan dengan izin exact science, 1 juta ini harus dikongsikan dengan 300,000 pengundi berdaftar ataupun 690,000 penduduk. Bandingkan 1 juta ini jika ia dikongsikan dengan 50,000 pengundi berdaftar ataupun 100,000 penduduk. Dengan kiraan ini sahaja, walaupun ianya kiraan kasar, kita dapat melihat bagaimana peruntukan ini sebenarnya tidak adil kepada warga Bangi dan juga kawasan-kawasan parlimen mega yang lain seperti Subang, seperti Kota Raja, seperti Klang dan sebagainya. Teberau pun. Oleh itu, saya ingin mencadangkan supaya kawasan-kawasan parlimen mega seperti ini diberikan peruntukan outright grant yang lebih bagi mencerminkan kepadatan penduduk di kawasan-kawasan parlimen ini. Cadangan ini, Datuk Yang di-Pertua, bukanlah untuk mengurangkan atau memotong peruntukan bagi kawasan-kawasan parlimen lain. Cuma cadangan saya adalah untuk lebihkan kami di kawasan-kawasan parlimen mega ini. Tetapi saya faham juga untuk kawasan-kawasan luar bandar ada keperluan untuk peruntukan infrastruktur. Jadi untuk kawasan-kawasan ini seperti di wilayah di Sabah dan Sarawak, kita boleh lebihkan projek mesra rakyat, projek infrastruktur dan sebagainya. Pada saya, formula ini dapat mengimbangkan dan juga dapat memastikan peruntukan yang diberikan bagi setiap kawasan adalah lebih adil dan mencerminkan situasi kawasan parlimen tersebut. Dan saya bangkitkan ini sudah tentu bukan untuk diri saya sendiri. Peruntukan ini bukan untuk diri saya sebagai ahli parlimen, tetapi untuk warga Bangi yang saya kasihi. Datuk Yang Pertua, isu yang kedua yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai akses kepada keadilan atau dalam bahasa Inggeris dengan izin access to justice. Satu elemen penting kepada access to justice ini adalah untuk mendapat perwakilan guaman. Ini adalah satu hak asasi manusia untuk semua individu. Rakyat yang miskin, Datuk Yang di-Pertua, tidak seharusnya dinafikan hak untuk mendapat perwakilan guaman hanya kerana mereka tidak mampu untuk membayar kos untuk mendapatkan khidmat guaman. Dan saya tahu, saya seorang peguam, saya tahu kos untuk dapat perwakilan guaman ini betapa tingginya. Dan atas dasar ini, Datuk Yang di-Pertua, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan atau YBGK telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan mula beroperasi pada tahun 2012. Dengan YBGK ini, rakyat Malaysia boleh mendapat perwakilan guaman secara percuma jika mereka memenuhi beberapa kriteria. Dan mereka kemudian akan diwakili oleh seorang peguam yang mana peguam tersebut akan dibayar secara nominal oleh pihak kerajaan. Setakat tahun 2002, YBGK telah memberi perwakilan kepada 1.9 juta individu daripada tahun 2012 sampailah ke tahun 2022. Dalam pelbagai skop tugas, penahanan, rayuan mitigasi, jaminan dan juga perbicaraan penuh. Dan saya ingin mengambil peluang ini, Datuk Yang di-Pertua, untuk merakamkan penghargaan kepada semua petugas dan juga peguam-peguam YBGK yang telah memberi khidmat kepada rakyat selama ini. Namun demikian, cabaran terbesar adalah kekurangan dana, Datuk Yang di-Pertua. Jumlah dana yang diperuntukkan kepada YBGK tiap-tiap tahun tidak pernah mencukupi. Untuk beroperasi dengan lancar, YBGK memerlukan 12 juta
Tapi kami difahamkan bahawa selalunya mereka hanya akan diberikan jumlah dalam lingkungan 5 hingga 9 juta sahaja. Jadi memang tidak cukup. Jadi oleh demikian saya memohon supaya jumlah ini dapat disalurkan, jumlah yang mencukupi dapat disalurkan kepada pihak YBJK supaya badan ini dapat beroperasi dengan baik, supaya kita dapat dukung Datuk Yang Pertua prinsip akses kepada keadilan yang begitu penting. Dan dengan peruntukan ini, kita harap bahawa tidak ada lagi selepas ini dengar cerita yang mana seseorang tu yang miskin pergi ke mahkamah terpaksa mengaku salah sebab dia tak dapat cari lawyer, terpaksa kena hukuman yang berat sebab dia tidak mendapat akses kepada peguam. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, saya ingin pergi kepada isu-isu kawasan saya. Kawasan saya ramai orang, banyak isu, tetapi ada beberapa isu yang saya nak bangkitkan. Banyak projek yang telah dicadangkan tetapi memerlukan peruntukan tambahan daripada kerajaan persekutuan kerana keupayaan dan kemampuan pihak berkuasa tempatan maupun kerajaan negeri di kawasan Bangi memang adalah terhad. Kepadatan penduduk di Bangi ini telah menyebabkan satu isu besar iaitu kesesakan lalu lintas yang teruk. Saya bagi 3 contoh, Datuk Yang Dipertua. Pertama, masalah kesesakan lalu lintas di Bandar Sungai Long, yang mana ini adalah kawasan yang didiami oleh Yang Amat Berhormat Tambun sendiri. Jalan Sungai Pelong perlu dinaik taraf dengan len tambahan dan juga khususnya satu flyover menyambung ke Lebuh Raya Kajang Sirk untuk pergi ke arah Balakong. 2. Masalah kesesakan lalu lintas keluar masuk ke Jalan Reko dari Alam Sari, Kampung Sungai Tangkas dan juga Kajang 2 dan kawasan sekitar yang dihadapi oleh orang ramai pada setiap pagi di Bandar Baru Bangi. Terdapat beberapa cadangan untuk menambah lorong atau melebarkan jalan-jalan ini. Ketiga, jambatan di atas landasan kereta api di Jalan Desa Serdang yang berada di sempadan antara kawasan Parlimen Bangi dan Puchong. Satu len masuk dan satu len keluar adalah tidak cukup untuk menampung jumlah pengguna pada masa ini. Semua isu-isu kesesakan lalu lintas ini, Datuk Yang Dipertua memerlukan peruntukan daripada kerajaan persekutuan untuk diselesaikan. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu menambah baik sistem pengangkutan awam yang sedia ada supaya lebih ramai penduduk bandar memilih untuk menggunakan pengangkutan awam. Kita boleh buat seberapa banyak flyover, boleh lebarkan seberapa banyak jalan, tetapi sekiranya kita tidak menyelesaikan isu kebergantungan kepada kereta ini, Datuk Yang Dipertua, kita akan tetap menghadapi masalah kesesakan lalu lintas. Di samping itu, oleh kerana bilangan penduduk di kawasan Parlimen Bangi yang semakin bertambah, Bangi memerlukan lebih banyak sekolah dan juga fasiliti kemudahan awam. Sekolah yang ada juga, Datuk Yang Dipertua, memerlukan bantuan, memerlukan dana tambahan. Saya tahu tentang satu sekolah di kawasan Kajang yang mana terpaksa membuka 2 lagi kelas tambahan, tetapi untuk buka tu tidak cukup kerusi dan meja, Datuk Yang Dipertua. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang satu isu yang pada saya berbahaya, iaitu tentang keadaan cerun bukit di Jalan Bukit Mewah 19, Taman Bukit Mewah Kajang. Saya sendiri, Datuk Yang Dipertua, telah membuat lawatan ke Taman Bukit Mewah ini dan saya telah lihat sendiri rekahan di belakang beberapa rumah penduduk yang semakin ketara. Dan saya dah bersemuka dengan mereka, bercakap dengan mereka dan mereka hidup dalam ketakutan dan kegusaran kerana mereka tidak tahu berapa lama lagi cerun tersebut akan menjadi lebih buruk dan sebagainya. Untuk membaiki cerun ini, Datuk Yang Dipertua memerlukan peruntukan yang dianggarkan sebanyak 3.6 juta. Dan keadaan cerun bukit yang semakin buruk ini melibatkan keselamatan serta kerosakan harta benda penduduk. Oleh itu, saya benar-benar berharap bahawa perkara ini dapat perhatian segera daripada pihak kerajaan persekutuan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengakhiri perbahasan saya dengan memetik apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam satu video yang kini menjadi tular. Kita ni sekurang-kurangnya hidup susah. Mereka nak hidup pun susah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut ini merujuk kepada golongan miskin tegar, pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan. Ini pada saya menunjukkan komitmen Yang Amat Berhormat Tambun sendiri untuk mengangkat keadaan sosioekonomi golongan ini. Saya yakin, Datuk Yang Dipertua,
Dalam Dewan ni tak ada yang nak hidup pun susah. Tetapi sebagai ahli parlimen, kita mempunyai tanggungjawab untuk membela kebajikan golongan ini. Dengan izin, untuk membela the most vulnerable in our society. Jadi saya dengan ini mengajak semua ahli-ahli Dewan yang mulia ini untuk menyokong sepenuhnya iltizam kerajaan untuk membela golongan ini, dan lebih penting lagi untuk menoktahkan miskin tegar selari dengan gagasan Malaysia Madani, Datuk Yang di-Pertua. Kita tidak ada pilihan. Ini tanggungjawab kita apabila kita telah dipilih oleh rakyat. Kita kena lakukan yang terbaik untuk rakyat dan hanya untuk rakyat. Dengan itu, Datuk Yang di-Pertua, Bangi mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Bangi. Sekarang saya jemput Hulu Langat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya terlebih dahulu ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun di atas pembentangan belanjawan bajet yang telah dikemukakan. Saya kira ini adalah merupakan satu belanjawan yang sangat berani, satu belanjawan yang sangat berhemah, satu belanjawan yang beramanah, satu belanjawan yang telah dikemukakan oleh seorang pimpinan rakyat kepada rakyat. Sebab itu kita nak bagi amaran kepada Tambun. Saya bagi amaran kepada Tambun. Ini adalah merupakan belanjawan rakyat. Ini adalah merupakan peruntukan rakyat. Ini adalah merupakan bajet untuk rakyat. Kita mahu peruntukan ini sampai terus kepada rakyat. Jangan berlaku ketirisan, jangan berlaku penyelewengan, jangan berlaku pecah amanah, jangan berlaku amalan rasuah, dan yang lebih penting, kita mahu peruntukan ini diberikan kepada rakyat yang sudah hampir 3 tahun hidup derita, hidup sengsara disebabkan dengan krisis ekonomi, krisis kesihatan dan juga krisis politik yang disebabkan dengan langkah syaratan yang telah digagaskan oleh teman-teman dan juga sahabat-sahabat kita daripada Perikatan Nasional. Dan yang lebih penting, kita mahu supaya peruntukan bajet ini jangan diberikan kepada anak menantu. Jangan diberikan kepada anak menantu. Sebab ini peruntukan rakyat. Ini hak rakyat yang seharusnya kita berikan segala-galanya untuk rakyat. Untuk teman-teman dan juga pimpinan-pimpinan daripada pembangkang, kita nak menyebutkan, dan tadi sudah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Dia dah sebut, dia bagi. Cuma pi jumpa. Kesetujuan bagi. Pi jumpa. Pi jumpa. Kalau dulu hang nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, hang boleh bincang. Yang ini untuk rakyat, untuk pembangunan rakyat, untuk masalah rakyat. Pi bincang dengan Yang Amat Berhormat Tambun. Boleh setuju Hulu Sangah? Setuju lah. Pi jumpa. Dah Hulu Langat setuju tak? Pi jumpa. Saya setuju. Saya setuju. Terima kasih. Sebab itu saya minta pi jumpa. InsyaAllah. Berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Tambun. Dia sebut tadi dah. Macam tadi disebutkan oleh Jeli. Dia akan bagi. Tapi pergi jumpalah, sembanglah, minum kopi lah, minum teh lah, minum Nescafe lah. InsyaAllah. Saya terlalu yakin Yang Amat Berhormat Tambun akan memberikan peruntukan itu kepada ahli-ahli parlimen. Tidak kira di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Itu yang pertama. Kalau tak bagi boleh tolong tak? InsyaAllah kita akan pastikan. Hulu Langat. Kita akan sayang Hulu Langat itu diberikan kepada ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Cuma peruntukan ni kena bagi kepada rakyat. Jangan kita dengar pula macam cerita dulu ni. Beli Mercedes. Yang itu kita tak nak dengar lah. Yang itu kita tak nak dengar. Kemudian yang keduanya, saya terlalu yakin teman-teman dan juga sahabat-sahabat di sebelah sana memang tak suka dengan kita ni. Nak lawan kita ni, nak tentang kita ni, nak duduk di sini. Tak suka mulangat je. Masalah. Saya tak ada masalah kalau teman-teman dan juga sahabat-sahabat di pada sana nak duduk sini. Tapi nak lawan kami ni, biarlah kita lawan secara berhemah. Biarlah kita lawan secara berintegriti. Biarlah kita lawan secara bertanggungjawab. Hujah lawan hujah, fakta lawan fakta, ceramah lawan ceramah. Bukan ceramah kamu lontarkan fitnah, adu domba, pembohongan, penipuan kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan tak nak bagi.
Bagilah. Tapi masa saya tak ada. Bagilah sikit. Ujung saya bagi. Alah nak habis dah. Ujung saya bagi. Lawan tetap lawan. Ujung saya bagi. Hujah dengan hujah. Ini lawan dengan saman ni apa cerita? Saman apa? Kalau berani. Kalau fitnah sama lah. Buat apa takut? Pergi mahkamah. Kemudiannya yang Berhormat Datuk yang dibetul. Kacau. Boleh muntah ni. Cakap elok, lembut-lembut, kita tak kacau. Tak boleh tinggi-tinggi. Yang ketiganya saya nak Sayang sebutkan. cikgu. Saya nak sebutkan. Boleh tak Datuk yang dibetul? Kita dalam dewan ni sebagai rasa cinta kasih dan sayang kita pada negara kita ni. Lepas kita baca doa tu, saya nak minta dia kena dimulakan di dalam dewan yang mulia ni. Saya nak cadang kita nyanyikan lagu negaraku. Kita nyanyikan lagu negaraku. Sebab ini negara kita, ini tanah air kita, ini tanah tumpah darah kita. Kalau bukan kita yang sayang, kasih dan cinta negara kita, kita nak harapkan siapa lagi? Yang keempatnya saya nak bertanya kepada pihak kerajaan. Adakah pihak kerajaan ingin mewujudkan semula PLKN yang satu masa dulu pernah diadakan, pernah diwujudkan dalam negara kita? Kalau ada, maksudnya silibusnya mungkin perlu diubah. Begitu juga saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan soal berkaitan dengan tarikh pilihan raya ni. Kalau boleh dalam negara kita ni, kita dah tentukan dah. Kita dah sebut awal dah kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ini supaya tarikh pilihan raya ini kita maklumkan awal bagi memudahkan urusan rakyat dan juga urusan di sektor kerajaan. Adakah tuan-tuan dan puan bersetuju? Saya rasa semuanya bersetuju soal berkaitan untuk kita mengumumkan tarikh pilihan raya awal. Kemudian yang seterusnya, soal berkaitan dengan fama niaga. Ahli Parlimen Ketereh yang banyak menyebutkan soal berkaitan dengan lembaga tabung angkatan tentera. Fama niaga ni duduk bawah LTAT. Tapi saya tak dengar kata orang Melaka, kawan-kawan daripada sebelah sana ni menyebutkan soal berkaitan dengan kerugian fama niaga yang sudah mencecah hampir 600 juta ringgit Malaysia ni. Saya nak minta pihak polis, saya nak minta SPRM segera masuk siasat. Sebab ini melibatkan duit lembaga tabung angkatan tentera Malaysia. Kita tidak boleh berkompromi soal berkaitan dengan penyelewengan, kesaliman, pecah amanah dan juga rasuah yang melanda dalam negara kita. Seterusnya. Minum dulu. Kesian tu. Minum. Betul. Seterusnya. Orang sebelah bagi minum. Saya juga ingin mencadangkan bersempena dengan bulan kemerdekaan tahun ini. Sebagai tempoh percubaan kita, saya nak minta seluruh kediaman, rumah-rumah yang terdapat dalam negara kita ini, kita minta supaya mereka menaikkan jalur gemilang sebagai tanda kasih, cinta dan sayangnya kita kepada negara kita Malaysia ini. Yang seterusnya, Datuk Yang Dipertua, Highway Plus kita ni, ada di kalangan masyarakat dan juga rakyat yang datang berjumpa dengan saya, dia minta supaya Highway Plus ni dah untung banyak dah, dia kata. Tak boleh ke lokasi-lokasi yang bahaya ni kita pasang lampu untuk kemudahan dan juga untuk keselamatan, maksudnya pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Seterusnya soal berkaitan dengan dadah. Saya ingat masalah ni adalah merupakan masalah besar, masalah yang tak pernah selesai dalam negara kita. Sebab itu kita nak minta supaya pihak kerajaan segera untuk kita menjalankan usaha yang bersungguh-sungguh bagi kita dapat mengatasi masalah gejala dadah yang berlaku dalam negara kita. Seterusnya soal berkaitan dengan pemandu mabuk. Ini juga satu masalah. Dia minum, dia bawa kereta, lepas tu dia langgar orang, melibatkan kematian. Kita tidak boleh berkompromi. Sebab soal nyawa ni bentung. Kita sayang setiap insan, setiap rakyat yang terdapat dalam negara kita. Sebab saya pandang bentung. Kalau saya pandang Parit Buntar, saya sebutlah Parit Buntar. Mentang-mentang cium. Dadah. Tadi dadah, ini pemandu mabuk. Kemudian seterusnya, Datuk Yang Dipertua, soal berkaitan dengan pendatang asing ni. Yang banyak kita terima aduan ni, yang meniaga lah. Yang berkahwin dengan orang sini, dia berkahwin dengan orang sini lah.
yang melakukan jenayah-jenayah yang boleh menyebabkan banyak terjadinya masalah sosial kepada masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita. Seterusnya, Datuk Ibu Ketua, soal berkaitan dengan tak cukupnya sekolah agama, sekolah menengah agama dalam negara kita ni. Saya didatangi oleh ibu bapa penjaga yang minta supaya kita bercakap soal berkaitan dengan masalah kekurangan sekolah menengah agama. Saya juga sangat bersetuju. Tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah terbiar ni, pihak kerajaan kena mudahkan untuk anak-anak muda kita, khususnya untuk rakyat dalam negara kita ini, mencuburi bidang pertanian. Sebab negara kita ini saya rasa perlu menuju kepada negara yang berasaskan kepada industri pertanian. Seterusnya, Datuk Ibu Ketua, soal bahasa Malaysia ni. Ada juga di kalangan rakyat dan juga masyarakat yang datang berjumpa dengan saya, dia minta kita sebagai ahli parlimen ni memperkasakan. Kita lah kena memperkasakan bahasa Malaysia ni. Sebab itu kadang-kadang ada, kita tengok kadang-kadang signboard di luar sana kadang-kadang yang menggunakan bukan bahasa Malaysia. Kita lah yang kena mempertabatkan. Kita lah yang kena memperkasakan bahasa kita ni. Sebab bahasa jiwa bangsa. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua. Banyak pula masalah ni. Sesak nafas tu. Bagi lawan sikit. Ulangan sini. Bagi kampas sikit. Datuk Betul bagi kampas sikit, bersemangat macam ni, takkanlah bagi 10 minit juga. Ya, kami selalu saya bangkitkan isu yang marang bohong. Tapi Jasin cakap nak buat usul, tapi sampai saya tunggu 2 hari tak ada usul pun nak bawa saya ke select komiti. Tapi tak apa. Tapi hari ini saya baca berita, marang sekali lagi berkeras nak sampaikan syarahan ataupun khutbah di masjid dan surau. Saya nak tanya pandangan kepada Hulangan, adakah ini satu kenyataan yang menderhaka? Bukan saja bohong hari itu, kali ini menderhaka. Adakah Hulangan bersetuju? Dia Kampa, soal berkaitan dengan berbohong ni bukan Islam je. Saya ingat agama-agama lain pun tak setuju berbohong ni. Kita pun tak setuju bohong ni. Jadi jangan bohong lah. Jangan bohong. Jangan bohong. Maksudnya tak apa. Biarlah kita bercakap walaupun pedih. Biarlah kita bercakap benar walaupun benda tu menyakitkan hati. Tapi kena bercakap benar. Baik. Datuk Yang Dipertua, masalah JMB MC saya bagi laju je Datuk Betul. Masalah JMB, masalah Laju hal tapi kena landing dah. Landing. Datuk Betul, begitu punya bersemangat. Saya nak landing juga. Kena landing. Peraturan mesyuarat. Pak Bunta. Peraturan mesyuarat. Ya. Pak Bunta duduk, saya nak baca. Pak Bunta duduk. Ini pun dah pening juga ni. Ini pun dah pening. Ulu Langat duduk. Saya ingat sahabat bernam je pening. Pak Bunta suruh Ulu Langat duduk. Ini jadi masalah Pak Bunta ni. Pening. Tersasut Ulu Langat. Allah, itu pun nak marah ke? Pak Bunta. Okey. Pak Bunta. Ya, saya. Berapa ya? 36. Silap. Kejap ya. 35 pula. Sorry. 36-6. 366. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Tadi Kampa bangkitkan isu Tuan Guru kononnya derhaka pada tuanku. Itu sangkaan jahat. Perkataan derhaka pada tuanku dalam parlimen tak boleh dinyatakan begitu. Adakah benar? Kalau tak mengapa? Nanti dah dulu. Ya, apa pula saya tengah bercakap ni. You dah bangkit bagi biar saya nanti dah dulu. Apa you dah bangkit biar saya jawab. Tak payah jawab. Kenyataan bahawa biar yang dipertua Dewan jawab. Yang dipertua sudah bagi laluan. Ulangan bagi laluan pada saya. Itu berkeras. Tak ada. Ulangan bagi laluan pada saya. Bukan bagi laluan lah. Itu point of order. Point of order sudah bangkit. Tak apalah. Biar saya jawab. Tak payah. Kampa. Betul lah. You dah bangkit point of order. Kita semua dengar. Duduk. Apa pula you langsung duduk? You dah bangkit. Apa pula you duduk? Cukuplah you dah bangkit. Kenapa pula you langsung duduk? Speaker ada. Kenyataan marang bahawa dia berkeras. Nak tak boleh. Betul. Tapi menuduh. Kecuali ada seorang saja speaker di sini. Kalau semua nak jadi speaker, bukan tak jadi semua. Okey, sekarang. Ya, saya hormat ada speaker. Speaker belum tak bagi arang saya duduk, saya masih bercakap lagi. Jadi saya anggap ini suatu sangkaan jahat pada Marang kerana menuduh Marang seolah derhaka pada tuanku. Itu suatu yang tidak wajar diucapkan oleh ahli parlimen terhadap parlimen yang lain. Baik, Kampa tadi bertanya kepada Ulangan, adakah
marang berderhaka. Itu soalan tadi kan? Ya. Bukan tuduhan. Tidak. Soalan kepada ulangan. Ulangan jawab, adakah itu soalan ke apa itu ialah adakah tuanku berderhaka? Soalan dia. Bukan dia tuduh, dia tanya. Ulangan jawablah. Saya jawab tadi lah. Ha. Saya jawab. Saya kata bohong ni tak boleh. Ha. Jangan bohong. Sebab Baik. dia ada selain daripada derhaka, dia ada sebut bohong. Bila Padik saya nak Buta- pergi derhaka tu, Padik Buta bangkit. Jadi bila Padik Buta bangkit ni saya bagilah laluan. Sebab Dia peraturan tetap. bertanya bukan Okey, tuduhan. tak apa. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Tapi cara ulangan jawab pun satu sangka yang jahat. Menuduh Tok Guru berbohong. Mana ada tak betul. Padik Buta. Saya kata Cara bohong dia- ni tak boleh. Bohong tak boleh. Saya kata. Kampar tanya, adakah derhaka? Ulangan jawab, Tuan marang berbohong. Baik. Ustaz, tengok sikit-sikit Ustaz. Dia Bohong pening ni. Ada speaker pening. sudah buat Okey. ruling. Buat Okey. apa usul? Saya tunggu 2 hari tak ada usul. Okey. Kenapa tak buat usul? Kampar. Takut kah? Takut. Okey, masa dah Speaker ulangan. bagi speaker. Ulangan, silong gurung. Ada tiga tu, ada tiga. Satu tu. Last. Penyelarasan pencen anggota ATM, anggota pencen ATM. Ini Ketegeh minta saya bawa ni. Sebelah sana minta saya bawa ni, Ketegeh. Ya itu saya kena bawa tu. Yang kedua terakhir soal berkaitan dengan sistem imigresen bersepadu nasional atau NIS ni. Ada masalah. Kita nak minta supaya pihak kerajaan tolong tengok soal berkaitan dengan program NIS ni. Yang terakhirnya, yang betul. Yang terakhir Hulu Langat ni. Dia tak ada kolej tingkatan 6. Tak ada kolej tingkatan 6. Kemudian yang terakhir, ini betul terakhir. Soal berkaitan dengan kesesakan jalan raya di Bandar Seri Putra pertama, kemudian yang keduanya di Taman Desa Jenaris, kemudian di Pekan Semenyi. Kita minta supaya pihak kerajaan tolonglah ambil berat soal berkaitan dengan masalah kesesakan jalan raya ni. Hulu Langat menyokong penuh belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. I love you, Hulu Langat. Kuala Nerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana beri peluang kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2023. Sebagaimana yang kita sedia maklum, jadi dimaklumkan oleh pakar-pakar bahawa iklim di peringkat global pada tahun ini akan merupakan suatu bencana yang akan menyulitkan kita semua. Bahkan dalam World Economic Forum dengan izin sendiri menyatakan bahawa perubahan iklim bakal menjadi faktor genting yang mempengaruhi ekonomi dunia. Tentunya negara kita juga tidak kecuali. Tetapi malangnya dalam bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tempoh hari, kita tidak nampak suatu inisiatif yang benar-benar mampan bagi menangani isu yang dikira sangat penting untuk kita hadapi semua ini. Kalau dilihat pada bajet Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini, yang jelas telah memperuntukkan 15 bilion untuk rancangan tempatan banjir, menyediakan peruntukan awal 100 juta untuk tabung bencana negara, 47 juta untuk hospital medan tambahan di Keluang dan Kota Kinabalu, Sabah, dan 50 unit ambulans di kamp tentera untuk persediaan sekiranya berlaku bencana luar jangka. Inisiatif ini semua menzahirkan keprihatinan kerajaan sebelum ini yang saya tidak nampak ada dalam bajet kerajaan kali ini. Saya harap diberi keizinan bagi saya pada petang ini untuk mengumumkan 8 perkara. Datuk Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin membangkitkan soal mengenai pindaan Akta Pihak Berkuasa Tempatan PBT 1976 iaitu Akta 171 bagi membolehkan pegawai PBT Pihak Berkuasa Tempatan ditukarkan ke PBT yang lain. Kerana buat masa ini kita tidak boleh menukarkan pegawai di satu PBT ke PBT yang lain. Ini akan menimbulkan beberapa isu, antaranya ialah pegawai PBT yang sedia ada ini tidak berpeluang untuk mengembangkan pengetahuan dan ilmu di PBT yang lebih maju. Jadi kalau dia duduk di majlis daerah, di situlah dianya sampai bila-bila. Sepatutnya ia boleh ditukarkan kepada majlis perbandaran, di kawasan majlis bandaraya yang dia boleh belajar sesuatu yang baru dari tempat-tempat yang telah maju itu.
dan ini akan dapat dia balik untuk dilaksanakan di tempat masing-masing. Juga sukar bagi kita untuk mengambil tindakan pada pegawai yang ketika ada masalah di tempat tersebut. Oleh itu saya ingin mendapat makluman bahawa kerana kita dimaklumkan bahawa sebelum ini Kerajaan Perikatan Nasional pada September 2022 telah bersetuju untuk mewujudkan jawatan kuasa pertukaran pegawai PBT di bawah kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang akan bertanggungjawab melaksanakan pertukaran pegawai antara PBT. Namun di peringkat negeri setakat ini kita belum mendapat apa-apa perkembangan. Saya ingin tahu apa perkembangan tentang status jawatankuasa yang saya sebutkan tadi. Yang keduanya, Datuk Yang di-Pertua, ingin saya sebut juga berkaitan dengan isu projek rintis pre-exposure prophylaxis atau PrEP yang akan diperkenalkan kepada golongan sasaran. Setelah saya meneliti dan mendengar pandangan daripada pakar-pakar perubatan, saya pendapat bahawa projek rintis PrEP ini bakal membuka ruang ke arah penyalahgunaan ubat antiviral yang akhirnya akan menimbulkan implikasi negatif dalam masyarakat. Di pemberian PrEP secara pukul rata akan membiarkan lebih ramai lagi penagih-penagih terutama golongan LGBT dan yang mengamalkan seks bebas dan songsang ini. Di golongan ini kelak akan merasa bahawa mereka terselamat daripada ancaman virus HIV kerana sudah mendapat obat profilaksis dengan lebih awal itu. Ini yang kita takut menjadi satu amalan yang tidak sihat dalam masyarakat kita. Tapi kita faham pemberian yang murni mengikut kaedah yang betul yang diberi khususnya untuk mencegah HIV di kalangan pasangan yang positif itu satu perkara yang sangat baik dan patut diteruskan. Oleh itu saya mohon Datuk Yang Pertua supaya projek rintis ini akan dinilai secara terperinci dan juga mendapat pandangan daripada pihak-pihak yang berwajib antaranya yang ada autoriti dalam soal pemberian PrEP ini antaranya lah rundingan dengan pihak JAKIM dengan majlis-majlis putih negeri dalam merungkai permasalahan yang berkait dengan isu PrEP ini. Apakah hukumnya di sisi agama dan sebagainya. Yang ketiga, Datuk Yang Pertua, saya juga ingin menimbulkan isu banjir kilat. Ini sekarang banjir di Johor. Banjir kilat yang selama ini kita hanya dengar di bandar-bandar besar. Tapi sekarang ia bukan hanya bandar besar berlaku, di bandar-bandar yang kita kira bandar kecil pun seperti di Kuala Terengganu, di Marang dan sebagainya juga boleh berlaku banjir kilat. Ini antaranya yang kelemahan yang berlaku yang kita perhatikan adalah sistem longkang dan peparitan yang tidak teratur. Ini antara puncanya lah kerana peruntukan kepada PBT ini tidak mencukupi. Khususnya PBT-PBT yang pendapatannya kurang. Jadi penyelenggaraannya kurang. Ini saya ingin mendapat perhatian daripada Kerajaan Persekutuan untuk memberikan peruntukan yang lebih pada PBT-PBT yang kecil ini supaya penyelenggaraan ini dapat dibuat dengan lebih baik dan jika longkangnya sempit, kecil, ia boleh diperbesarkan untuk menerima yang ketika sekarang ini oleh kerana perubahan iklim, hujan yang begitu banyak di luar jangka, tidak mengikut lagi keadaan yang biasa. Itu yang menyebabkan banjir kilat di bandar-bandar ataupun di perkampungan-perkampungan tepi bandar ataupun suburban dengan izin. Yang seterusnya, yang keempat ingin saya sebutkan juga ialah berkaitan dengan isu menaikkan taraf jalan dari Kampung Pulau Rusa. Ini isu di negeri Terengganu. Naik taraf jalan dari Kampung Pulau Rusa ke Bulatan Batu Enam yang juga melibatkan Jambatan Mane dan Jambatan Buloh Gading daripada 2 lane, 2 lorong kepada 4 lorong. Ini bagi menyelesaikan isu kesesakan trafik yang teruk bermula daripada jambatan tersebut kerana sebelum itu di Duyang Burung dia ada 4 lane. Bila masuk ke Pulau Rusa dan Jambatan Mane dia jadi 2 lane. Ini akan menyebabkan jadi bottleneck dengan izin yang membawa kesesakan sehingga kepada Bulatan Batu Enam. Oleh itu, saya mencadangkan dan memohon kepada Majlis Report Kerajaan Negeri supaya laluan tersebut dibesarkan menjadi 4 lorong dan kedua-dua jambatan tersebut iaitu Jambatan Mane dan Jambatan Buloh Gading dapat dibesarkan sesuai dengan 4 lorong tersebut. InsyaAllah dengan cara itu dapat kita menyelesaikan masalah kesesakan di kawasan yang saya maksudkan itu. Selain daripada itu, berkaitan dengan pembesaran jalan pantai. Terengganu terkenal dengan negeri pelancongan. Pantainya cantik, tapi jalannya tidak cantik. Jadi harapnya dapat kita naik taraf jalan pantai daripada Kuala Terengganu ke Besut khususnya untuk menjadikan 4 lorong, khususnya untuk
memudahkan pelancong-pelancong pergi ke jeti untuk ke pulau-pulau peranginan. Jadi jeti terletak di Setiu dan juga di Besut, dan jeti inilah yang menjadi pintu masuk pelancong ke Pulau Redan dan juga pulau perhentian. Maka dengan itu kita akan dapat meningkatkan lagi kadar kedatangan pelancong di Negeri Terengganu dan dapat memudahkan pergerakan mereka ataupun perjalanan mereka ke tempat-tempat yang saya masukkan tadi. Yang kelima yang Datuk Yang Tua, antara pembangunan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Terengganu dan juga Kelantan, iaitu Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 untuk menyambung Lebuh Raya Fasa Timur Pantai Timur Fasa 2 yang sampai ke Gemuruh sekarang. Jaraknya hanya 150 km daripada Gemuruh Terengganu ke Tumpat Kelantan. Semasa Kerajaan Perikatan Nasional tahun 2020 telah dibuat kerja-kerja awalan keseluruhan yang berjumlah RM35 juta. InsyaAllah harapnya di bahagian unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri dapat menyegerakan penyambungan atau penyiapan LPT 3 ini bagi memudahkan rakyat Negeri Terengganu dan Kelantan, insyaAllah. Yang keenamnya, Datuk Yang Dipertua, suka saya melahirkan rasa duka cita saya di atas pemakluman yang berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan Belanjawan 2023 yang lepas mengenai pemberian royalti minyak Terengganu yang kini digelawang ihsan kepada golongan sasar tanpa melalui kerajaan negeri. Untuk makluman Datuk Yang Tua, kerajaan negeri telah pun sebenarnya memperuntukkan sebahagian besar wang royalti yang disalurkan kerajaan pusat sebelum ini khusus untuk mengurangkan beban rakyat khususnya golongan B40. Antara program-program yang telah kita buat dan sedang berjalan dengan menggunakan duit royalti ialah kad sejahtera, iaitu kad yang untuk kemudahan rakyat mendapat rawatan di klinik swasta secara percuma, bantuan baku makanan, bantuan persekolahan, bantuan belia, bantuan peralatan perniagaan, input pertanian, bantuan pukat dan sebagainya. Ini semua adalah projek langsung untuk membantu golongan B40 yang telah memang dibuat oleh kerajaan negeri. Jadi saya tidak dapat di mana rasionalnya kerajaan pusat nak beri tidak mahu memberi bantuan melalui kerajaan negeri. Itu harus harap dapat diberi penjelasan. Yang ketujuhnya, Datuk Yang Dipertua, berkaitan dengan pusat klinik-klinik kesihatan di Kuala Nerus. Kita dua klinik kesihatan yang besar, iaitu klinik kesihatan Bukit Tunggal dan Sebantake. Kedua-duanya sangat sesak. Jadi bilik doktor pun terpaksa berkongsi bilik, dua orang doktor satu bilik, menyebabkan proses konsultasi itu boleh didengar oleh pesakit yang lain. Ini tidak beri privasi kepada pesakit dan mungkin ada perkara yang pesakit malu untuk menjelaskan kepada doktor, menyebabkan rawatan yang diberikan nanti tidak bertepatan dengan penyakit yang sebenarnya kerana pesakit tidak memberi history ataupun sejarah penyakit yang sebenar kepada doktor. Itu sangat penting bagi doktor cerita sejarah penyakit itu untuk kita buat diagnosa yang tepat. Ini akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak teratur di di klinik-klinik kesihatan kita. Harap dapat diperhatikan oleh kerajaan. Dan terakhir, Datuk Yang Dipertua, minta maaf, 1 minit lagi. Saya nak menyentuh tentang projek-projek rumah mampu milik ataupun rancangan PPR, perumahan rakyat yang dikendalikan oleh SPMB. Boleh dikatakan kesemua projek-projek SPMB di negeri Terengganu sekarang terbengkalai, tidak berjalan. Ini apa masalah yang berlaku di pihak KPKT sehingga banyak projek-projek ini tidak diteruskan. Ini menyulitkan rakyat yang memang kehendak atau keperluan rumah untuk B40 sangat tinggi di negeri Terengganu khususnya. Saya rasa sekadar itulah, Datuk Yang Tua. Terima kasih banyak kerana beri kelonggaran 1-2 minit untuk saya. Dan saya terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jemput Mas Gading. Terima kasih atas peluang untuk terus serta membahaskan Belanjawan Madani 2023. Terima kasih juga kepada warga Mas Gading kerana sekali lagi memberikan kepercayaan kepada saya serta mandat untuk sekali lagi berada di sini. Tuan Yang Dipertua, dengan keadaan pertumbuhan ekonomi global yang semakin mencabar dan turut dilaporkan perlahan dan menyederhana ketika ini, dengan keadaan inflasi dan faedah yang terus menghimpit, dengan cabaran gangguan rantaian berkelan makanan akibat perang Rusia-Ukraine, dengan kadar daya saing negara yang dilaporkan kian merundum, dengan ancaman COVID yang masih membimbangkan dan ditambah lagi dengan ancaman bencana alam, besar harapan saya agar belanjawan tambahan sebanyak 18.8 bilion ringgit berbanding anggaran perbelanjaan persekutuan yang sama dibentangkan pada 7 Oktober 2022 kali ini akan dapat menjadi pemangkin kepada proses pemulihan negara pasca pandemik. Tuan Yang Dipertua, untuk perkara pertama, saya ingin menyentuh tentang isu perpindahan ibu kota Indonesia
Indonesia ke Kalimantan. Walaupun Malaysia Indonesia mempunyai hubungan yang akrab, saya melihat perpindahan ini akan beri kesan kepada lanskap geopolitik, geostrategik dan geoekonomi yang ketara khususnya bagi Sarawak dan Sabah. Kalau kita lihat daripada peruntukan belanjawan ini, sebanyak 1 bilion ringgit disediakan untuk membangunkan bandar seperti Baklalan di Sarawak dan Kalabakan di Sabah sebagai langkah menyambung perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Bagaimana pula dengan kawasan-kawasan lain yang juga berada di sepanjang sempadan ini seperti Baram, Belaga, Serikin, Kampung Biawak dan Kapit di Sarawak dan Pensiangan dan Tenom di Sabah. Saya mengambil Parlimen Mas Gading yang terletak tidak jauh daripada sempadan Kalimantan Barat sebagai contoh. Apa yang berlaku sekarang ini ialah pengaliran keluar masuk setiap hari penduduk dari kedua belah pihak tanpa sekatan, gejala-gejala sosial, isu-isu penyelundupan, isu pendatang tanpa izin dan isu keselamatan. Walau bagaimanapun, saya tidak menafikan bahawa terdapat banyak kesan positif daripada kedua-dua negara akibat daripada perpindahan ini kelak, khususnya dari segi ekonomi. Namun saya berpendapat kita hendaklah bersedia untuk memandang dengan lebih jauh ke hadapan. Kita perlu bersedia dari sekarang dan mulai melakar rancangan-rancangan ekonomi, keselamatan, budaya dan sosial supaya kita boleh bersama-sama dengan negara jiran kita ini untuk menikmati manfaat yang semaksimalnya daripada perpindahan ini kelak. Tuan Yang di-Pertua, Kampung Biawak yang terletak di daerah Lundu yang terletak berhampiran dengan sempadan Kalimantan Malaysia Sarawak, Malaysia Kalimantan telah mempunyai kompleks CIQ dengan kemudahan-kemudahan infrastruktur yang hampir lengkap seperti kemudahan jalan raya yang baik dan pos gabungan Malindo iaitu Malaysia dan Indonesia. Bagi sektor ekonominya pula masih banyak yang perlu diperbaiki kerana tidak selari dengan kemudahan infrastruktur sedia ada. Saya berpendapat bahawa kawasan Mas Gading melalui Kampung Biawak wajar diberi perhatian untuk dinaik taraf sebagai bandar baru sejalan dengan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini terdapat sebidang tanah persekutuan di dalam kawasan Parlimen Mas Gading yang pernah dirancangkan dan diluluskan untuk dinaik tarafkan menjadi Baut New Township, tetapi tidak tercapai sehingga hari ini. Kita juga mempunyai sebuah tapak bagi OPA Rural Growth Center yang sehingga hari ini masih lagi terbiar. Jadi saya ingin menyeru agar kerajaan mempertimbangkan semula usaha-usaha yang pernah dirancangkan ataupun direncanakan sebelum ini bagi kawasan ini, iaitu membangunkan semula Baut New Township Plan dan OPA Rural Growth Center. Bukan itu sahaja, malahan dua projek yang saya kira relevan untuk dikenangkan di sini ialah projek Jabatan Selampit yang telah pun diluluskan pada RMK 11 dengan peruntukan sebanyak 27.9 juta dan juga projek Jalan Kampung Kendai Selampit yang bernilai 72 juta yang telah pun diluluskan pada tahun 2019. Saya difahamkan projek ini masih lagi tersangkut di peringkat State Planning Authority SPA. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada setiap pihak-pihak yang berkaitan sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri untuk kita sama-sama bekerjasama dan berusaha untuk merealisasikan projek-projek pembangunan ini demi kepentingan rakyat khasnya rakyat di Sarawak. Saya yakin sekiranya kita meneruskan usaha untuk menaik tarafkan Pekan Baut kepada sebuah bandar dan mempercepatkan projek-projek tergendala seperti projek Jabatan Selampit dan Jalan Raya di Kampung Kendai Selampit ini, tidak mustahil Mas Gading boleh menjadi sebuah hub ekonomi yang pesat bagi Sarawak dan Malaysia secara amnya. Seterusnya adalah isu pendidikan. Saya gembira dengan pertambahan peruntukan sebanyak lebih kurang 660 juta yang disajikan pada pelanjawan kali ini berbanding dengan tahun sebelum ini. Namun begitu, saya melihat jurang di antara sekolah di bandar dan luar bandar masih berada di takut yang lama dengan keadaan infrastruktur yang semakin teruk. Bagaimanakah kita dapat merealisasikan matlamat kita untuk menuju ke arah melahirkan tenaga kerja yang dinamik, tenaga kerja tempatan yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital yang mempunyai daya saing dengan pemikiran inovatif jika kualiti pendidikan kita masih belum mampu melahirkan pelajar-pelajar yang senada dengan negara-negara maju yang lain. Menurut laporan akhbar, kadar pengangguran belia 25 tahun ke bawah masih melebihi 10%. Apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membendung perkara ini dari sudut pendidikan? Apakah langkah-langkah yang perlu kita berikan keutamaan untuk membendung kemiskinan ilmu di kalangan pelajar-pelajar dan belia-belia kita? Bagaimanakah cara untuk merapatkan jurang pembangunan dan kualiti pendidikan sekolah di bandar dan di luar bandar? Bagaimanakah cara untuk kita mencari jalan yang drastik dan lebih mampan, holistik dan selari dengan konsep madani bagi memperbaiki kualiti sistem pendidikan kita? Adakah kita mampu meningkatkan kekuatan intelektual, moral dan kerohanian bangsa dengan sistem dan kualiti pendidikan sedia ada? Saya percaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang bukan sahaja mampu mengubah nasib dan kehidupan individu dan sesebuah keluarga, malahan ia mampu menyumbang kepada pembangunan sebuah negara. Saya amat prihatin dengan nasib pelajar-pelajar kita khasnya yang berada di luar bandar dengan kemudahan-kemudahan dan kondisi pembelajaran yang tanpa dengan izin limited dan outdated. Saya ingin sekali melihat pelajar-pelajar di luar bandar ini untuk dapat
menikmati kemudahan-kemudahan berteknologi moden sama seperti pelajar-pelajar di bandar, seperti kemudahan komputer, smart interactive board, makmal dan perpustakaan yang moden dan sebagainya. Saya juga ingin menyeru agar pelaksanaan pembangunan dan pembaik pulih infrastruktur sekolah-sekolah di luar bandar dijalankan dengan keadaan yang segera. Banyak sekolah yang di luar bandar ini sudah terlalu daif dan ada sebahagian sekolah-sekolah ini sudah berada dalam keadaan yang sangat membahayakan untuk pelajar-pelajar dan guru-guru serta pentadbir sekolah. Dalam belanjawan kita kali ini, peruntukan yang besar diberikan kepada pembangunan infrastruktur sekolah. Saya menyokong penuh dengan jumlah perbelanjaan dan usaha-usaha yang telah disusun untuk membantu sistem pendidikan kita. Namun saya berpendapat dengan keadaan bencana alam yang kian kerap menjejaskan sektor pendidikan kita, saya merasakan kita perlu melebarkan peruntukan belanjawan kita kepada sistem pembelajaran dan pembangunan yang terkait dengan isu bencana alam. Saya berpendapat bahawa kita perlu juga menitik beratkan program-program ekstrakurikulum atau servis atau survival course. Keadaan banjir yang berlarutan seperti yang berlaku di kawasan saya baru-baru ini bukan sahaja melibatkan kawasan perumahan dan kawasan perkampungan, malah kawasan pertanian dan kawasan sekolah. Saya ingin menyeru supaya kerajaan memberikan penekanan kepada program kesedaran dan program survival supaya diberikan pada pelajar-pelajar, guru-guru dan pentadbiran sekolah dengan melibatkan juga agensi-agensi kerajaan seperti BOMBA, Polis, Angkatan Pertahanan Awam, NATMA, Kementerian Kesihatan dan NGO-NGO yang berkaitan. Di samping itu juga kemudahan-kemudahan seperti first aid kit, jaket keselamatan, perahu-perahu dan kemudahan yang berkaitan harus diberikan kepada semua sekolah-sekolah yang terdedah kepada bencana banjir di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, isu pertanian adalah isu yang sudah sinonim dengan kawasan luar bandar. Menurut laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, nilai import makanan terkumpul adalah berjumlah 482.8 bilion dalam tempoh 10 tahun berbanding dengan ekspor berjumlah 296 bilion. Apa yang nyata daripada nilai ini ialah jurang perbezaan yang semakin membesar dan ini agak membimbangkan. Tambahan lagi, menurut laporan daripada Jabatan Perangkaan, ini keupayaan negara untuk menyediakan bekalan makanan domestik semakin merundum. Keterbergantungan kita kepada import makanan semakin meningkat sepanjang tahun. Menurut beberapa sumber media lagi, negara kita akan mengalami krisis makanan yang teruk sekiranya pelbagai masalah seperti inflasi, kenaikan harga minyak, cuaca ekstrim, pandemik COVID-19 yang masih membimbangkan dan konflik antara Rusia dan Ukraine masih berlarutan. Berbanding dengan negara-negara jiran, kita diberkati dengan pelbagai sumber tanah yang subur, cuaca yang baik dan stabil, kemudahan infrastruktur dan teknologi yang memberangsangkan, walaupun masih ada ruang untuk diperbaiki dan pelbagai bentuk bantuan kerajaan seperti subsidi, insentif cukai dan pelbagai program-program pertanian kita sepatutnya mampu untuk setidak-tidaknya menampung keperluan makanan negara kita. Oleh yang demikian, untuk mengurangkan bebanan hidup rakyat, saya ingin menyarankan dan menyokong objektif RMK ke-12 adalah wajar bagi kita untuk memberikan fokus yang lebih inklusif, mampan, produktif dan projektif dan berdaya saing kepada industri pertanian kita. Dengan itu, untuk mengambil inisiatif yang proaktif dan dengan perpindahan pusat pentadbiran Indonesia ke Kalimantan, saya menyeru agar Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian lain yang berkaitan untuk memberikan sokongan, peruntukan dan subsidi dan inisiatif yang berkaitan dan kaedah pertanian yang moden, yang supaya kita mampu mengembangkan sektor pertanian di Sarawak. Khasnya kerana saya yakin kita boleh meningkatkan ekonomi negara dan membuka peluang-peluang pekerjaan dan mengukuhkan security bekalan makanan untuk kita semua. Isu kesihatan. Isu selanjutnya yang di-Pertua. Saya ingin menyentuh tentang peruntukan belanjawan di bawah Kementerian Kesihatan untuk Mas Gading. Keterbergantungan penduduk-penduduk di luar bandar dengan kemudahan hospital di pekan-pekan terdekat sudah semakin mendesak. Saya ingin mencadangkan agar peruntukan bagi menaik taraf hospital-hospital di pekan-pekan juga harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Parlimen Mas Gading bukan sahaja mempunyai lebih daripada 120 buah kampung. Kesemua kampung-kampung ini bergantung dengan dua hospital, iaitu Hospital Baut dan Hospital Lunduk dan mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Mengikut laporan, setakat ini kedua-dua buah hospital ini hanya mempunyai lebih kurang 114 buah katil pesakit dan tidak mempunyai khidmat pakar setiap hospital. Pusat khidmat saya sendiri telah menerima banyak aduan mengenai kekurangan dan kerosakan mesin dialisis dan ketiadaan khidmat pakar bagi kedua-dua buah hospital ini. Selain daripada itu yang di-Pertua, seperti yang telah disebut di dalam teks OIB Menteri Kewangan kita, berkenaan dengan masalah kesesakan kemudahan kesihatan kerajaan, saya ingin menyarankan agar kerajaan dapat juga memberikan perhatian dan peruntukan khusus untuk menaik taraf kemudahan hospital-hospital di kawasan-kawasan pinggir, bandar ataupun pekan-pekan di Sarawak yang sudah kita sedia maklum mempunyai kemudahan infrastruktur asas seperti jalan raya yang masih jauh di belakang dan dibandingkan dengan semenanjung Malaysia. Saya akur dengan
seekor kita perlu berhati-hati di dalam perbelanjaan kita, namun keperluan-keperluan kesihatan masyarakat yang kian mendesak dan walaupun telah sebagian lama telah diutarakan, perlu juga saya utarakan di sini. Beberapa langkah-langkah baru seperti menghantar pesakit dari hospital yang sesak kepada hospital lain, skim perubatan madani, insentif pengecualian cukai dan skim peduli kesihatan diperkenalkan di dalam belanja kali ini, namun masih gagal masih tidak dapat diperbaiki dan menaik taraf kemudahan-kemudahan yang ada. Bagaimanakah kita dapat menghadapi cabaran-cabaran dalam memberikan khidmat kesihatan kepada rakyat? Dengan ini yang Tuan Yang Ketua dan Dewan Sidang yang dimuliakan, untuk menutup perbahasan saya kali ini, besar harapan saya agar belanjawan kali ini benar-benar bersifat inklusif dan memberikan manfaat kepada setiap lapisan masyarakat tanpa mengira usia, jantina, bangsa, agama, keupayaan, kedudukan dan tanpa mengira fahaman politik. Jadi dengan ini Mas Gading mohon menyokong usul ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Gading. Sekarang saya jemput Dungun.